Lepas menimba lubuk di hujung sawah, Ludin Dobok terus mandi ke sungai. Kalau mandi di telaga tidak puas, disebabkan seluruh badannya habis dipalit lumpur. Sebab itu dia ke sungai supaya boleh berendam macam kerbau yang berkubang. Lagipun lumpur yang banyak melekat boleh disental dengan sabut kering sampailah kulitnya berbekas merah. Air sungai mengalir tidak macam air di telaga yang terpaksa dicedok dengan timba. Kadang-kala sampai terbongkok-bongkok menghulur tali timba. Anaknya, Akub, yang baru berumur 10 tahun pun ikut sama mandi ke sungai. Budak itu juga lebih suka berendam macam kerbau yang berkubang. Sebab itu dia ikut ayahnya mandi ke sungai. Kalau mandi di telaga memang tidak puas sebab terpaksa mencedok air. Bagaimanapun isteri Ludin Dobok balik terus ke rumah. Dia tidak perlu berendam macam kerbau yang berkubang. Di telaga pun memadai kalau sekadar mahu sental lumpur yang terpalit di betis. Lagipun dia terpaksa menyiang ikan-ikan yang dapat ditimba di lubuk. Suaminya Ludin Dobok cukup gemar makan pindang ikan kalau musim turun ke sawah. Musim turun ke sawah lah mereka dapat makan pindang ikan. Mana sawah yang berlopak dalam memang tidak boleh ditanam padi. Di situlah selalunya dijadikan lubuk menampung ikan-ikan yang berkeliaran di tengah sawah. Bila tiba waktu mahu mengubah anak padi, dia anak beranak akan menimba lubuk terlebih dahulu. Tengoklah bila lubuk kering ditimba, ikan sepat akan melompat ke tengah ke tepi. Ikan haruan akan menggelupur memukul-mukul ekor di tengah lumpur ikan semilang. Dia bercampur ni. Maaf, saya akan ulang balik. Notah dia tak berapa nampak. Tengoklah bila lubuk kering ditimba, ikan sepat akan berlompat ke tengah ke tepi. Ikan haruan akan menggelupur memukul-mukul ekor di tengah lumpur. Ikan semilang, ikan puyuh, ikan betuk juga akan menggelupur tidak ketahuan. Ketika ini, Akub akan terjerit-jerit keriangan menangkap ikan sepat, haruan, puyuh, betuk yang menggelupur di tengah lubuk. Tetapi ayahnya tidak akan benarkan dia menangkap ikan semilang. Sengat semilang itu berbahaya kalau singgah menujah ke tapak tangan. Sebab itu Ludin Dobok tidak benarkan Akub menangkap ikan semilang yang tercangut-cangut. Sepat-sepat sebesar 2 jari inilah sedap dipindang. Anak-anak semilang, anak-anak haruan, anak-anak puyuh juga boleh dipindang sekali. Inilah yang menyelerakan Ludin Dobok. Apa lagi kalau menghadap nasi yang tengah hangat. Midah, isteri Ludin Dobok. Hawa memanggil anak dara suntinya yang sedang masak di dapur. Tengah hari ni kita masak pindang. Ayah kau gemarkan pindang, katanya sambil meletakkan tong yang berisi ikan di atas pelantar rumah. Midah menjengah ke pelantar. Dia tersenyum memerhatikan tong di atas pelantar penuh dengan ikan. Sekalipun tidak ada ikan yang sebesar betis atau lengan, tetapi sudah memadai untuk menggembirakan Midah. Jarang mereka melihat ikan besar-besar seperti yang ditangkap nelayan di laut. Ikan di sawah kecil-kecil belaka, tetapi ikan-ikan kecil di sawah inilah yang lebih mengecurkan liur. Kalau mahu melihat ikan sebesar betis pun, tatkala ayahnya menjala di lombong, sekali-sekala dapatlah ikan haruan sebesar betis. Biar aku yang siang ikan tu, Mak. Midah menawarkan diri. Kasihan juga dia melihat emaknya keletihan baru balik dari sawah. Kemudian terpaksa pula menyiang ikan. Apalah salahnya dia membantu emaknya. Eloklah tu, sahut Hawa perlahan. Bolehlah emak terus mandi saja di telaga. Kau siang yang mana nak dipindang. Cukuplah, kata Hawa mencapai kain basahan. Mandi diterampai di hujung halaman. Hawa tahu anak gadis suntinya yang berumur 13 tahun itu memang sudah boleh diharap. Sejak tamat sekolah darjah 5, dia tidak meneruskan pelajaran. Hawa mahu anaknya itu biarlah buat kerja-kerja di rumah. Midah mesti diasuh memasak, mengajam tikar dan menjahit baju. Lagipun, Midah bukanlah pandai sangat di sekolah. Setiap kali periksa penggal persekolahan tidak pernah dapat nombor yang lebih rendah dari 20. Apalah gunanya disekolahkan lagi kalau otaknya lembab. Ludin Dobok juga setuju supaya Midah diberhentikan sahaja setakat darjah 5. Aku pun bukanlah pandai sangat, tetapi anak lelaki elok juga disekolahkan sampailah darjah 6.
Kalau otaknya baik boleh juga sampai ke sekolah menengah. Namun Ludin Dombok mahukan Hawa tidak mengharapkan Akub akan belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Ikan yang hidup tak payah siang ya mak. Laung Midah memerhati emaknya melenggang menuju ke telaga. Iyalah, cukuplah mana yang nak dipindang saja. Ulangi Hawa tidak menoleh ke arah anaknya. Ikan puyuh aku nak bela, teriak Midah. Tetapi emaknya sudah tidak mendengar lagi teriakan dia. Emaknya sudah sampai ke telaga di pinggir sawah yang dikepung dengan daun kelapa kering. Memang Midah berhajat mahu membeli ikan puyuh di dalam botol. Sudah lama dia mahu berbuat demikian, tetapi sukar mendapatkan anak puyuh yang sebesar ibu jari. Kalau adiknya Akub memancing di lubuk pun dapat ikan puyuh yang besar sedikit. Dia tidak suka ikan puyuh yang sudah sampai sebesar 3 jari. Lagipun ikan puyuh yang terkena pancing tidak boleh bertahan lama. Mudah saja ikan tersebut terkapung mati. Ikan puyuh yang ditangkap dengan tangguh di lubuk memang boleh dibela. Tidak ada kesan mata pancing di bibirnya. Dia akan jaga baik-baik di dalam botol. Airnya akan diganti setiap hari biar ikan puyuh itu boleh hidup lama. Pernah Midah menangis bila ikan-ikan puyuh yang dibelanya di dalam botol mati. Kata ayahnya, ikan-ikan tersebut mati kerana airnya tidak berganti. Midah memerhatikan ikan-ikan yang menggelepar di dalam timba. Banyak yang masih hidup disebabkan ada air sedikit di dalamnya. Tidak banyak ikan semilang di situ. Dia tahu emaknya tidak benarkan dia menyiang ikan semilang. Tetapi Midah tidak takut mahu menangkap ikan semilang. Dia tahu bagaimana mahu memegang kepalanya supaya sengat pada ridik ikan tersebut tidak menujah ke tapak tangan. Cuma emaknya saja bimbang akan kebolehan dia. Padahal emaknya sendiri sering melihat dia menangkap anak semilang di tengah lopak sawah. Belum pernah lagi semilang dapat menyengat tapak tangannya. Kalau mahu menyiang ikan semilang, mesti ketuk terlebih dahulu kepala ikan itu biar sampai lembik tidak bernyawa. Masakan pula dia tidak tahu menghadapi masalah demikian kalau sudah menjadi anak petani di kampung. Bagaimanapun emaknya tetap tidak yakin akan kebolehan dia. Emaknya tetap melarang supaya ikan-ikan semilang tidak disiang. Perkara menyiang ikan semilang akan diserahkan kepada emaknya sendiri. Dia menyalin ikan di dalam timba ke dalam besen yang besar. Kemudian dia memilih-milih ikan sebesar ibu jari yang hendak dimasak pindang. Diasingkan ke bekas yang lain. Bila sudah diasingkan, barulah mudah baginya untuk menyiang. Ketika dia mengasingkan ikan-ikan berkenaan, Midah ternampak seekor haruan sebesar lengan. Sisiknya kemerah-merahan. Tidak sama dengan sisik ikan haruan sawah yang hitam berkilat. Dia cuba menangkap ikan tersebut di dalam besen, tetapi sukar sangat. Setiap kali tangannya dapat menggenggam ikan itu akan menggelepar. Akhirnya terlepas kerana terlalu licin. Puas juga dia mahu menangkap ikan itu, hinggakan kerjanya untuk menyiang ikan terbengkalai. Kerana asyik dengan ikan haruan bersisik kemerah-merahan di dalam besen, Midah tertawa tersengih-sengih. Dia tidak pedulikan lagi janjinya dengan emaknya yang mahu menyiang ikan mahu dimasak pindang. Hinggalah Hawa balik dari mandi di telaga, didapatinya anaknya tersengih-sengih di pelantar dapur. Midah langsung tidak menyiang ikan seperti yang dijanjikan. Hairan juga Hawa dengan kelakuan anaknya itu. Ni Midah, apa yang kau buat tu? Hawa menegur dari pengampaian kain di hujung halaman. Oh okey, ni disambungkan ampaian. Dia berkembang sahaja sambil menyediakan kain basahan yang sudah dibasuh. Tetapi Midah tidak menyahut. Dia tersengih-sengih juga bermain dengan ikan haruan itu di dalam besen. Tangannya juga bermain-main di dalam besen mahu menangkap. Namun terlalu sukar baginya mahu menangkap ikan tersebut. Bagaimanapun ikan itu tidak pula melompat. Tidak melompat tinggi sampai melepasi permukaan besen. Dah siap ke engkau menyiang ikan? Tanya Hawa lagi. Midah tidak juga menyahut. Dia tersengih-sengih tidak menghiraukan langsung emaknya. Dia asyik mahu menangkap haruan sebesar lengan yang ada di dalam besen. Cepatlah siang tu. Nanti ayah kau balik nak makan. Gesa Hawa masih keheranan dengan kelakuan anaknya yang tersengih-sengih di atas pelantar. Setelah selesai pengampaian kain. Setelah selesai mengampai kain, Hawa terus naik ikut tangga pelantar di dapur. Terpegun dia sebentar melihat Midah yang asyik bermain dengan ikan haruan di dalam besen. Cepat-cepat Hawa menangkap ikan tersebut. Dia mengamat-amati sisi haruan yang kemerah-merahan itu. Tidak ada apa-apa perbezaan dengan haruan yang lain. Tiba-tiba dia terkejut bila mendapati mata haruan itu berkedip-kedip seperti mata manusia.
Dia melemparkan semula ikan tersebut ke dalam besen. Dalam keadaan tergopoh-gapah inilah Ludin Dobok balik dari sungai. Termengah-mengah Hawa dalam ketakutan memberitahu segalanya kepada Ludin Dobok. Bagi Ludin Dobok memang sudah menduga sejak dari sungai lagi. Ketika dia sedang menyental betis dengan sabuk kering, dia mendengar debur air seolah-olah ada Bapa Harwan yang melompat. Biasanya, kalau deburan demikian kuat, sudah tentu Bapa Harwan atau Bapa Sebaroh melompat menerkam anak ikan. Ketika inilah Akuk duduk di atas pasir menyental lumpur di kakinya dengan pasir sungai. Dia tidak peduli sangat bunyi deburan tersebut. Ludin Dobok memang terkenal sebagai penangkap ikan. Kadang-kadang tidak memerlukan jala, jeramak, tangguk atau tiruk. Dia akan menangkap ikan di sungai. Jarinya akan meraba-raba di bawah akar teberau yang menjuntai tepi tebing, atau ke bawah akar pokok kelepung di tubir tebing, ataupun di sawah akar aur memaut tebing. Di situ ikan menyusup mencari tempat selamat. Kadang-kala di tengah air di bawah kapar bertimbun pun ikan gemar bermain. Tahu saja Ludin Dobok memerangkap ikan-ikan itu supaya terasak ke tepi. Tangannya akan cepat menangkap kepala ikan supaya tidak mudah terlepas. Keahlian Ludin Dobok menangkap ikan itu memang diketahui oleh penduduk-penduduk kampung. Malah kalau mereka bersama-sama mencari ikan sungai di Lombong, tidak siapa pun mahu mengikori Ludin Dobok. Siapa yang mengikori Ludin Dobok, nescaya tidak akan mendapat seekor pun ikan. Semua ikan masuk ke runtung Ludin Dobok. Apabila mendengar bunyi deburan Bapa Harwan menangkap anak ikan ini, Ludin Dobok mula gecur liur. Dia mesti menangkap Bapa Harwan tengah galak menangkap anak ikan. Alangkah enaknya kalau dapat ditangkap, digulai masak lemak kuning cili api. Dia akan berebut-rebut dengan Akuk mahukan daging pipi Bapa Harwan yang rasanya seakan-akan daging ayam. Inilah yang menyebabkan dia tidak terus mandi. Jadi pada penggemar ikan haruan boleh komen kat sini betul ke daging pipi Bapa Harwan ni rasa macam ayam? Boleh komen Cepat-cepat dia menuju ke arah bunyi deburan kuat berdekatan rumput. Benta menyerungkup tebing. Seperti biasa dia meraba-raba ke tebing mencari ke pangkal akar rumput benta. Benta ke benta ni? Tak apalah saya sebut benta je. Mencari ke pangkal akar rumput benta kalau Bapa Harwan menyusup di situ. Ketika tangannya meraba-raba, dia terasa belakang Bapa Harwan. Tetapi cepat-cepat Bapa Harwan melompat ke atas. Nampak oleh Ludin Dobok kilauan sisi ikan tersebut semasa dia menghambur melepasi permukaan air. Ludin berdiri mengagak-ngagak arah yang dituju oleh Bapa Harwan. Kemudian dia meraba lagi ke hilir sedikit. Memang kebiasaan ikan akan lari menyusup ke hilir sungai. Apabila sampai ke arah pokok medang, Ludin Dobok mula mengagak Bapa Harwan bersembunyi di situ. Dia pun meraba-raba ke situ sampailah tangannya masuk ke tebing yang berteluk di bawah pohon medang. Ketika ini dia dapat mengesan Bapa Harwan terselit di celah akar. Cepat-cepat dia mengasak supaya membolehkan tangannya memegang arah kepala. Tidak hairanlah bagaimana Ludin Dobok boleh memerangkap Bapa Harwan tersebut. Selama ini keahliannya menangkap ikan di sungai sudah diketahui. Dia tahu bagaimana mahu memperdayakan ikan-ikan supaya terasak ke tebing. Ikan yang masuk perangkapnya tidak akan dapat melepaskan diri bila tangannya sudah memegang kepala sambil dua jarinya mencangkuk insang. Bapa Harwan tidak dapat melepaskan diri. Tangan keras Ludin Dobok lebih pintar darinya. Semasa Ludin dapat mengangkat Bapa Harwan itu ke atas, Akuk terlalu gembira. Bukan mudah mahu mendapat Bapa Harwan sebesar betis budak. Jarang boleh mereka temui kalau sekadar memancing di sungai ataupun di lubuk. Besarnya Harwan. Akuk melompat keriangan apabila ayahnya membawa ikan ke tebing. Ludin Dobok tersenyum mendengar pujian anaknya. Tetapi belum sempat dia melemparkan Bapa Harwan itu ke atas pasir supaya dipungut oleh Akuk. Didapatinya mata Bapa Harwan itu berkedip. Belum pernah dilihatnya selama ini mata ikan berkedip. Memanglah diketahuinya ikan biasa matanya tidak berkedip. Dia mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ludin Dobok memerhati mata ikan haruan itu tepat-tepat. Memang matanya berkedip seperti manusia. "Kau ni nak cari geruh aku ke?" kata Ludin Dobok marah. Ikan haruan mengotek-ngotek ekor mahu lepas. Tetapi Ludin Dobok tidak akan melepaskan selagi tidak ada jaminan dirinya selamat.
Kalau kau sengaja nak geruh aku, apa jadi pun aku bunuh kau. Dia menggertak bibir sambil ibu jari dan telunjuknya menyengkang insang ikan tersebut. Pada kedipan mata ikan itulah Ludin Dobok nampak seorang anak muda teruna duduk. Anak muda itu tersenyum mengerling Ludin Dobok. Ketika ini, dia dapat merasakan bahawa ancaman sudah mula mengganggu dia. Mahu tidak mahu Ludin Dobok terpaksa juga menghadapinya. Matahari tegak pula di kepala. Tidak ada gunanya untuk dikesalkan lagi. Kalau dia tidak terburu-buru menangkap ikan tersebut, tatkala tentu malapetaka demikian tidak mengganggu. Sudah dipantangkan oleh orang tua supaya tidak terburu-buru melakukan apa sahaja pekerjaan tatkala matahari tengah tegak di kepala. Bila sudah geruh di depan mata, dia tidak dapat mengelak lagi. Sama ada marah ataupun berundur, geruh tetap ada. Dia mesti menghadapinya dengan tabah. Kalau dia berkeras mahu melawan, bimbang juga dia tidak dapat tanduk. Dia tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Macam tak kena delok. Saya ulang balik. Kalau dia berkeras mahu melawan, bimbang juga dia. Tidak dapat tanduk, telinga pula dipulas. Mana tahu kalau aku pula yang menjadi mangsa. Sekarang awak nak balik ke jahat? Oh, saya minta maaf. Dia punya dialog dia banyak macam tergabur lah. Sekejap Sekarang awak nak baik atau nak jahat? Oh, dia tanyakan pada ikan tadi tu. Nak baik atau nak jahat? Soal Ludin Dobok. Terpulang pada awak, sahut anak muda yang terpancar daripada mata ikan berkenaan. Aku tak kira. Kalau awak nak baik, aku terima dengan baik. Kalau awak nak jahat, apa boleh buat? Aku terima jahat juga. Ujar Ludin Dobok macam menyimpan dendam. Semuanya di tangan awak. Anak muda itu menyindir. Awak yang memulakan, bukannya kita. Awak yang mengganggu kita tengah mandi. Jelasnya bagaikan tersinggung dengan perbuatan Ludin Dobok yang pantang sahaja mendengar ikan haruan melompat menangkap anak ikan. Kenapa yang awak mandi di sini? Jerkah Ludin Dobok. Mana lagi kita nak mandi? Sini kan kolam kita, di sinilah kita mandi. Balas anak muda itu mendongkol. Kalau kita nak berkira boleh, tapi jangan ganggu keluarga aku. Sahut Ludin Dobok meminta pertimbangan. Aku lepaskan kau, tapi lain kali saja kita berjumpa. Katanya merendah. Hei, kita tak peduli. Anak muda itu berkeras tidak mahu berdamai. Kita boleh maafkan awak, tapi awak kenalah terima penangan kita. Jelasnya perlahan. Oh, pinangan. Bukan penangan, pinangan. Pinangan apa pula? Terkejut juga Ludin Dobok mendengar lamaran tersebut. Kita ni nak Midah, kita nak kahwin dengan Midah, katanya. Hei, mana boleh? Ludin Dobok membantah. Kamu makhluk halus, kami makhluk kasar. Tegasnya masih berkeras. Terpulanglah pada awak. Anak muda itu ketawa kecil macam menyindir. Ludin Dobok menjadi serba salah. Kalau dia berkeras tidak mahu melepaskan, berarti dia terpaksa menentang. Kalau dilepaskan pula mesti menerima syarat peminangan. Midah mesti diserahkan kepada bunian yang menjelma dalam tubuh ikan haruan berkenaan. Memang dia boleh membunuh ikan haruan berkenaan. Mungkin yang mati ialah ikan haruan tersebut. Bunian yang menjelma dalam tubuh ikan itu tidak akan terjejas. Dialah yang akan membalas dendam kalau kemahuannya tidak dituruti. Mahu tidak mahu dia mesti melepaskan juga haruan tersebut. Perkara syaratnya mahu meminang Midah boleh diperhitungkan kemudian. Dia boleh mendapatkan bantuan dari sesiapa pun. Menentang orang bunian bukannya seperti menentang manusia biasa. Kelebihan ilmu bunian hanya boleh ditentang dengan kelebihan ilmu juga. Kalau nak meminang pun, berilah tangguh. Ludin Dobok mengalah. Belum sempat Ludin Dobok mendengar jawapan anak muda tersebut. Haruan di tangannya melompat keras terjun ke air semula. Terkebil-kebil mata Ludin Dobok mengenangkan peristiwa yang berlaku tiba-tiba itu. Lah, kenapa yang ayah lepaskan ikan tu? Laung Akub yang memerhatikan ayahnya sejak tadi tertegak di tengah air sambil merungut-rungut bercakap dengan ikan haruan tersebut. Kenapa yang ayah lepaskan? Ulangi Akub berlari mendapatkan ayahnya. Ludin Dobok berpaling ke arah Akub. Dia seolah-olah bangun dari tidur yang diuliti mimpi. Beberapa kali dia beristighfar mengenangkan peristiwa yang dialaminya baru sebentar tadi.
Kenapa yang ayah lepaskan? Tanya Akub lagi. Tak apalah, sahutnya perlahan. Kita dah banyak dapat ikan menimba di lubuk tadi. Dia cuba menyembunyikan kejadian tersebut dari anaknya. Tapi haruan tadi besar, sedap masak dengan daun kunyit campur tempoyak. Kata Akub kesal dengan langkah ayahnya melepaskan ikan haruan yang sudah ditangkap di tangan. Cukuplah. Ludin Dobok serba salah dengan pertanyaan anaknya. Cukuplah tu. Lain kali kita tangkap lagi. Ujarnya menyuruh Akub cepat-cepat mandi. Akub tidak mengerti apa-apa. Dia tidak banyak soal jawab lagi. Terus mandi menyelam ke dalam air sungai sambilnya berkocak kuat. Ludin Dobok juga tergesa-gesa mandi. Biarlah semua peristiwa yang dialaminya sebentar tadi disembunyikan saja. Dia tidak akan memberitahu Hawa mengenainya. Ludin Dobok tidak mahu Hawa rasa gelisah bila diterangkan kejadian tersebut. Tetapi dia juga tidak dapat menyembunyikan bila melihat keadaan Midah yang tersengih-sengih bermain dengan ikan haruan di dalam timba. Ludin Dobok cepat-cepat menangkap haruan bersisik kemerah-merahan di dalam timba. Mahu saja dia membunuh ikan haruan berkenaan biar hatinya puas. Bila kenangkan peristiwa di sungai, Ludin Dobok tidak jadi membunuhnya. Perkara geruh demikian tidak boleh diselesaikan dengan cara membunuh, kerana nyawa akan dibalas dengan nyawa juga. Dia mesti mencari jalan supaya semuanya dapat diselamatkan. Mau tidak mahu dia terpaksa juga melepaskan ikan tersebut balik ke lubuk di hujung sawah. Dia tahu haruan tersebut tidak boleh diganggu lagi. Dengan tidak bertangguh, Ludin Dobok berkejar ke hujung sawah melepaskan semula haruan berkenaan di dalam lubuk. Setidak-tidaknya, sementara waktu ini dia masih boleh berikhtiar mahu selamatkan Midah yang sudah masuk ke dalam perangkap bunian. Memang Ludin Dobok sudah menduga bahawa Midah tersampuk bunian yang menjelma di dalam tubuh haruan tadi. Kenapa awak lepaskan haruan tu? Tanya Hawa keheranan melihat kelakuan suaminya. Sudahlah diam, gerutu Ludin Dobok. Bawa saja Midah ni ke tempat tidur. Aku nak ke rumah Pak Tua Mahat. Jelasnya dalam keadaan gopoh-gapah. Hawa tidak menyahut. Dia patuh perintah suaminya. Dia tahu perangai Ludin Dobok. Kalau katanya dibantah sampai berpanjanglah mukanya masam. Ada sahaja yang dibuat tidak akan kena padanya. Lagipun sudah tentulah ada petua-petua yang tertentu pada Ludin Dobok menyebabkan dia bertindak demikian. Setidak-tidaknya lama juga dia berguru pada Pak Tua Mahat. Sebab itulah Hawa tidak membantah sangat. Mari Akub. Hawa memanggil Akub yang masih tercegat di halaman. Mari bawa kakak kau ke dalam. Cepat. Katanya mulai merasa cemas. Akub juga tidak menyahut. Dia cepat-cepat naik ke pelantar untuk membantu emaknya. Sejak balik dari sungai lagi, Akub sudah melihat perubahan kakaknya. Tetapi dia tidak tahu apakah yang berlaku. Bagaimanapun, dia dapat mengagak kakaknya tersengih-sengih mestilah dalam keadaan yang tidak siuman. Ketika Pak Tua Mahat sampai, jiran-jiran sudah ramai berkumpul. Mereka diberitahu oleh Akub tentang Midah tiba-tiba tidak sedarkan diri. Ikan-ikan yang diperolehi ketika menimba di lubuk pun tidak siapa yang menyiang. Hanya dibubuh dalam pasu besar ditutup dengan dulang, kemudian dihimpit dengan sengkalan. Hawa sendiri sudah tidak peduli lagi tentang ikan-ikan tersebut. Jiran-jiran juga merasa heran dengan kejadian yang menimpa Ludin Dobok. Kalau disebabkan ikan-ikan di lubuk, mereka juga sering menimba ikan yang terdapat di sawah mereka. Setakat ini tidak ada satu pun sebarang kejadian demikian berlaku. Tetapi inilah keadaan yang sebenarnya. Mahu tidak mahu mereka terpaksa menghadapi hakikat tersebut. Sewaktu Pak Tua Mahat masuk ke bilik, dia dapati Midah masih lagi tersengih-sengih. Sekali-sekala dia ketawa mengilai kesukaan. Tetapi tidak sepatah pun dia bercakap. Buat apa kau datang sini? Soal Pak Tua Mahat. Datang ke mana pula? Ini kan rumah aku. Sahut Midah tersengih-sengih. Itulah pertama kali dia mahu bercakap sejak dilihat oleh jiran-jiran. Mana rumah kau? Jerkah Pak Tua Mahat. Bodoh orang tua ni. Tak tahu ke ni rumah aku? Jelas Midah macam mengejek. Baiklah. Pak Tua Mahat mengangguk kepala. Aku beri kau tempoh 5 minit supaya kau pergi dari sini. Ujarnya memberi amaran. Nak pergi ke mana? Sahut Midah tersengih-sengih. Siapa yang bercakap ni? Midah atau setan? Pak Tua Mahat mengeraskan suara. Midah tidak menyahut lagi, tetapi dia tersengih-sengih juga. Dia mengilai-ngilai ketawa.
Aku beri kau tempoh 5 minit, tegas Pak Tua Mahat. Midah terus tersengih-sengih. Dia tidak peduli sama ada Pak Tua Mahat memberi amaran ataupun tidak. Ketawanya kadang-kala nyaring, kadang-kala tersengih-sengih saja. Selepas 5 minit, Pak Tua Mahat bangun memanggil Ludin Dobok untuk mengikutinya. Dia tidak bercakap sepatah apa pun. Tidak lama selepas Pak Tua Mahat pergi, kelihatan Midah menjerit-jerit minta tolong. Dia cuba bangun untuk meluru keluar. Beberapa orang jiran lelaki memegangkannya. Meronta-ronta Midah mahu melepaskan diri. 4-5 orang lelaki yang memegangnya hampir-hampir terpelanting ditolak oleh Midah. Kira-kira 1 jam dia meronta-ronta. Akhirnya dia kelihatan lemah. Kemudian tertidur akibat keletihan. Lebih kurang setengah jam dia tertidur, barulah dia bangun. Tetapi dalam keadaan hairan melihatkan orang ramai di rumahnya. Ketika inilah Pak Tua Mahat balik semula ke situ. Alhamdulillah, ucapnya sebaik saja melihat Midah pulih seperti sedia kala. Sebenarnya Pak Tua Mahat sudah tahu keadaan Midah. Sebaik sahaja dia masuk ke bilik. Dia sudah melihat gangguan yang dihadapi oleh Midah. Tetapi yang dihadapinya di dalam bilik itu semata-mata jasad Midah. Sebab itulah dia mengajak Ludin Dobok menunjukkan lubuk yang ditimbanya. Sampai di tepi lubuk, Pak Tua Mahat menghentakkan kakinya 3 kali. Di hadapannya tidak ada lagi lubuk. Ludin Dobok juga melihat lubuk yang ditimba sudah tidak ada. Mereka berdua sampai ke sebuah bangunan yang indah. Tetapi Ludin Dobok tidak merasa heran dengan keadaan demikian kerana dia memang memahami kehebatan Pak Tua Mahat. Pak Tua Mahat terus masuk ke dalam rumah besar itu dengan tidak meminta izin. Ludin Dobok juga mengikut ke mana saja Pak Tua Mahat pergi. Ketika mereka sampai ke tengah kawasan bangunan, seorang lelaki tua berjubah kuning menunggunya. Di tangannya terpegangnya tongkat dari kayu bengkang-bengkok. "Apa hajat awak semua ni?" tanya lelaki tua berjubah kuning. "Hajat besar," sahut Pak Tua Mahat keras. "Sama ada cara baik atau cara jahat, aku nak bawa balik anak Ludin ni," katanya bercekap pinggang. Mata Pak Tua Mahat dilihat oleh Ludin Dobok bersinar memancarkan api. "Kami ni tak fahamlah maksud awak," orang tua itu menjelaskan. "Ni aku tak pedulilah awak faham atau tak faham. Kalau tempat ni tak mahu dibakar, sekarang serahkan Midah." Dia terus mengancam orang tua berjubah kuning. "Jangan begitu kawan," orang tua berkenaan memujuk. "Cakaplah apa yang sebenarnya berlaku." Dia macam meminta penjelasan dari Pak Tua Mahat. "Aku tak mahu cakap apa. Aku mahu anak Ludin Dobok. Itu sahaja." Pak Tua Mahat tetap berkeras. "Aku beri tempoh 1 minit," katanya bagi mencabar. Tiba-tiba Ludin mendapati orang tua berjubah kuning itu bertukar menjadi anak muda teruna yang ditemuinya di sungai. Cepat-cepat dia memegang tangan Pak Tua Mahat sambil berbisik mengenai anak muda berkenaan. Anak muda itu tersengih-sengih melihat Pak Tua Mahat. Cukup sahaja tempoh yang diberi Pak Tua Mahat. Maafkan saya ulang balik. Cukup sahaja tempoh yang diberi, Pak Tua Mahat mengembus kepada segenap penjuru bangunan. Tiba-tiba semuanya musnah terbakar. Api marak menyala. Anak muda itu juga menghembus ke udara, lalu turun hujan menyimbah api yang marak menyala. Anak muda itu tertawa memerhatikan Pak Tua Mahat, tetapi Pak Tua Mahat tetap tenang. Hujan yang turun dari udara tiba-tiba bertukar menjadi minyak, menyebabkan api semakin marak menyala. Ketika ini anak muda tadi berlari-lari mencari tempat berlindung. Dia datang gagak dah hujung-hujung ni. Aduh. Cayok. Ketika inilah Ludin Dobok mendengar Pak Tua Mahat membaca. Summum bu'mum ummum fahum la yarji'un. Sekaligus petir berdentum lalu menyambar ke arah anak muda tadi. "Aku dah cakap sama ada cara baik atau cara jahat," rungut Pak Tua Mahat. Anak muda itu terjerit-jerit meminta tolong. Dia merayu-rayu supaya Pak Tua Mahat tidak menyerangnya lagi. Dia berjanji akan memulangkan Midah. Tetapi Pak Tua Mahat tidak peduli. Dia terus membacakan ayat-ayat tertentu lalu dihembuskan ke arah anak muda itu. "Cukup, aku tak ganggu lagi," rayunya berulang kali. "Sudah terlambat," sahut Pak Tua Mahat. "Kalau kau berani ganggu anak buah aku lagi, ke lubang cancing kau pergi, aku tetap ikut," tegasnya dengan suara yang keras. Ketika inilah Ludin Dobok nampak Midah berlari-lari mendapatkan dia. Midah memeluknya erat-erat dalam keadaan ketakutan. Kemudian mereka bertiga keluar dari kawasan bangunan itu.
Apabila sampai semula tepi lubuk, Ludin Dobok dapati cuma dia dan Pak Tua Mahat saja di situ yang tercegat. Sekarang ni kita balik. Pak Tua Mahat mengajaknya. Peristiwa dia mengikuti Pak Tua Mahat menyelamatkan anaknya Midah ini tetap menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh Ludin Dobok. Tetapi dia tidak dapat menceritakan kepada orang lain yang tidak mengalaminya. Apalagi setelah Pak Tua Mahat meninggal dunia, tidak ada siapa pun yang mungkin percaya dengan ceritanya. Bagaimanapun saya tetap yakin dengan kebenaran cerita Ludin Dobok yang diceritakannya kembali kepada saya ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula hingga habis. Jangan lupa untuk bersama dengan saya di episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-61. 3 lembaga penuh azimat. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum.